Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam sesi kuliah Professionalism Guru Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Saya Syed Lamsar dan saya CR daripada Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial Universiti Selangor mendoakan agar saudara-saudari para pelajar terus kekal cergas dan fokus kepada kecemerlangan pengajian masing-masing. Peribahasa Melayu ada menyebut, bara yang digenggam biar sampai jadi arang. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kesemua peribahasa ini menjurus pada maksud supaya saudara-saudari bersungguh-sungguh, tabah dan berani untuk mengejar impian masing-masing. Saudara-saudari para pelajar, masyarakat sekeliling khususnya kalangan ibu bapa pastinya menaruh harapan yang tinggi bahawa seorang guru dapat mendidik anak-anak mereka laksana seorang profesional walaupun pada hari pertama anda mendaftar di prasekolah. Dalam kuliah terdahulu, saya telah jelaskan bahawa kemahiran profesional perlu dibangunkan secara berterusan dan saudara-saudari wajib berusaha ke arah itu. Ia tidak mudah, tapi saya percaya saudara-saudari mampu melakukannya. Ilmuwan Islam seperti Al-Farabi yang telah menulis beratus buah buku yang menjadi rujukan sehingga kini, seperti The Virtuous City, The Demonstration, The Book of Letters, Guidance on the Path to Happiness, Aristotle Philosophy, The Great Book of Music, The Book of Bliss, dan banyak lagi, menyatakan bahawa matlamat utama pendidikan ialah penguasaan nilai, pengetahuan dan kemahiran ke arah mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan. Menurut Al-Farabi, hanya orang bermoral tinggi, tidak taksub dengan harta dan terdidik dengan sifat qanaah dan ingin mencari kebenaran boleh dilantik menjadi guru. Guru mesti memiliki kefahaman yang mendalam tentang ilmu yang hendak diajar dan dapat menggunakan kaedah mengajar berkesan yang memudahkan pelajar menguasai ilmu yang hendak disampaikan sambil tidak mengelirukan mereka. Al-Farabi hanya salah seorang daripada ilmuwan yang dapat dijadikan contoh kepada amalan perguruan. Saya berharap saudara-saudari mengambil inisiatif untuk menyelidik pandangan ilmuwan dan tokoh-tokoh ternama lain yang mewakili pelbagai latar belakang budaya dan agama seperti Confucius, Vivekananda, dan sebagainya agar saudara-saudari benar-benar bersedia untuk terjun ke kerjaya perguruan. Dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, saya percaya saudara-saudari telah sedia maklum akan sumbangan tokoh seperti Maria Montessori, John Dewey, Jean Piaget, Lev Vygotsky, Martin Luther, Friedrich Froebel dan sebagainya. Ini kerana profesionalisme seorang guru sangat berkait pada kemampuannya untuk memberikan perkhidmatan untuk mendidik berasaskan teori-teori pembelajaran. Saya akan menghuraikan topik ini pada kuliah akan datang. Mungkin tidak ada satu profesi di mana pengamalnya mempunyai pelbagai tugas dan peranan seperti guru. Ramai orang tidak memahami bahawa tugas seorang guru itu bukan hanya mengajar. Selain mengajar, tugas dan peranan guru adalah untuk mempengaruhi tingkah laku pelajar dan bertindak sebagai pembimbing, sebagai pengganti ibu bapa, sebagai ejen perubahan, sebagai pendidik, sebagai ejen sosialisasi dan sebagai pengamal reflektif. Bagi setiap peranan ini, guru perlu melakukan berpuluh tugas kecil di sekolah, di rumah dan masyarakat sekeliling. Dapatkah saudara-saudari huraikan dengan terperinci setiap peranan guru seperti dinyatakan? Salah satu peranan guru yang kini diberi perhatian dalam bidang pendidikan guru ialah peranan sebagai pengamal reflektif. Apakah yang dimaksudkan dengan amalan reflektif? Amalan reflektif ditarifkan sebagai keupayaan seseorang mempersadari tentang amalan atau tindakan yang dilakukan sama ada dia sebagai doktor, peguam, accountant dan begitu juga sebagai seorang guru. Konsep amalan reflektif diperkenalkan oleh Donald Scholes dalam bukunya The Reflective Practitioner yang ditulis pada tahun 1983. Amalan reflektif menggalakkan pengamalnya menilai, memahami dan belajar daripada pengalaman yang dilalui. Maka guru sebagai pengamal reflektif sentiasa mempersoalkan amalannya sebagai guru. Sebagai contoh,
seorang guru menilai tentang aktiviti pengajarannya dan dikaitkan kepada ketidakhadiran pelajar tertentu di dalam kelas. Murid yang tidak minat dengan mata pelajaran yang Anda mengajar atau pelajar yang mendapat skor yang rendah dalam ujian dan peperiksaan. Guru yang reflektif tidak sekadar memikir tentang masalah yang dihadapi, tetapi juga merancang tindakan mengatasinya. Itulah antara ciri-ciri seorang guru profesional. Saudara-saudari para pelajar, perkembangan dan perubahan semasa dalam dunia pendidikan menuntut keperluan untuk menyediakan guru-guru yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, spiritual dan intelek. Sebagai seorang guru, Anda diharapkan dapat membuat persepsi yang menyeluruh dalam memahami diri dengan meningkatkan potensi diri sebagai insan dan guru yang berakhlak mulia. Di dalam melaksanakan peranan sebagai guru, Anda akan terdedah pada persekitaran yang amat mencabar. Saudara-saudari harus yakin dengan kebolehan yang dimiliki. Ingatlah, profesi guru adalah profesi profesional dan seorang guru tentunya mempunyai kemahiran profesional. Masih ingatkah lagi apakah yang dimaksudkan sebagai kemahiran profesional? Kemahiran profesional adalah sekumpulan kemahiran yang diperoleh melalui pengalaman, melaksanakan kajian, dan melalui latihan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kemahiran tersebut akan membantu seorang guru untuk menjalankan tugas dengan cekap dan sempurna. Seorang guru seperti guru tadika sejak dahulu dihormati bukan saja oleh kanak-kanak, malah ibu bapa dan seluruh masyarakat. Para guru pendidikan awal kanak-kanak disaran untuk melakukan perkara-perkara berikut untuk menyerlahkan profesionalisme anda kepada masyarakat. Antaranya adalah 1. Melibatkan diri dengan aktiviti setempat, iaitu aktiviti masjid, keagamaan, gotong royong, ziarah sakit atau kematian, perkahwinan dan seumpamanya. 2. Menjalinkan hubungan rapat dengan pelajar serta mengenali ibu bapa mereka. 3. Sensitif dengan budaya setempat dan adat resam. 4. Menggalakkan ibu bapa menghubungi guru untuk mendapatkan maklumat berkenaan anak mereka. Dan 5. Ikhlas sama ada bila memuji ataupun menegur tingkah laku pelajar. 6. Empati dengan latar belakang pelajar. Dan akhirnya, tonjolkan kemahiran interpersonal yang tinggi. Anda perlu sedari bahawa melaksanakan peranan dan tugas anda sebagai guru pendidikan awal kanak-kanak adalah satu ibadah. Sabda Nabi SAW, sesiapa yang dapat menunjukkan suatu kebaikan kemudian diikuti dan dilakukan kebaikan tersebut oleh seorang yang lain, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Seperkara lagi yang dapat dikaitkan kepada profesionalisme guru adalah kepatuhan kepada etika perguruan. Perkhidmatan yang diberikan oleh golongan profesional seperti jurutera, doktor, arkitek, peguam, akaunten dan lain-lain tertakluk pada kod etika yang tersendiri. Profesi guru juga sedemikian. Kod etika merupakan garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan kepada aspek-aspek yang berkaitan dengan peraturan, peranan nilai serta tingkah laku profesi. Fungsi kod etika profesional adalah penting untuk dijadikan pedoman, pencegahan dan disiplin, memelihara maruah profesi dan dapat mengelaknya terjadinya konflik. Ringkasnya, etika profesional adalah untuk memberi inspirasi, galakan dan sokongan kepada ahlinya. Etika profesional lebih menumpukan kepada dimensi perlakuan yang positif sebagai panduan tingkah laku yang paling sesuai untuk diamalkan oleh seseorang profesional. Profesi perguruan sememangnya mempunyai kod etika tersendiri demi memartabatkan profesi. Kepentingan kod etika tidak dapat dinafikan lagi kerana adanya kod etika para guru dapat menjaga tingkah laku sebagaimana yang patut diamalkan oleh seorang guru. Tata susila kod etika perguruan Malaysia menyaraikan tanggungjawab guru kepada 4 kategori, iaitu pertama, tanggungjawab terhadap pelajar, kedua, tanggungjawab terhadap ibu bapa, ketiga, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, dan keempat, tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesi.
Guru yang dimaksudkan dalam konteks tata susila ini ialah orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah institusi peringkat rendah, menengah dan tinggi, termasuk guru terlatih yang bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan penyediaan pendidikan. Guru pendidikan awal kanak-kanak sama ada di institusi swasta, agensi awam dan seumpama sewajarnya turut mematuhi tata susila ini. Saudara-saudari para pelajar, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Cubit peha kanan, peha kiri terasa juga. Bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Setiap organisasi mempunyai etika kerja yang tersendiri, baik di sektor perkhidmatan awam atau syarikat korporat dan multinasional di sektor swasta. Ia sering dikaitkan pada visi dan misi sesebuah organisasi serta nilai-nilai yang ingin diterapkan kepada keseluruhan ahli organisasi. Sebagai contoh, guru-guru yang berkhidmat di sekolah-sekolah kerajaan adalah tertakluk pada etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia. Etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia didefinisikan sebagai panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga kementerian di tempat kerja masing-masing. Etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia terbahagi pada dua komponen, iaitu prinsip etika kerja dan nilai-nilai etika kerja. Etika kerja yang digubal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia berlandaskan 5 prinsip yang utama, iaitu pertama, niat yang betul, kedua, perlakuan yang baik, ketiga, penggerak ke arah kebaikan, keempat, memperkotakan apa yang dijanji, dan kelima, berdisiplin dan beradab. Manakala 7 nilai utama yang menjadi teras dan fokus etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia adalah amanah, benar, bijaksana, bersyukur, dedikasi, ikhlas dan penyayang. Dewasa ini, isu-isu berkaitan etika guru kerap tersebar di media. Antaranya adalah isu guru mengabaikan pelajar pencapaian akademik rendah, diskriminasi dan layanan tidak adil pada segelintir ibu bapa, guru bergaduh sesama sendiri di kawasan sekolah, guru berniaga di sekolah, guru melakukan kerja sambilan, gangguan seksual dan sebagainya. Dapatkah saudara-saudari para pelajar menganalisa akan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kes-kes berkenaan? Masyarakat kini sudah peka dan mula memandang serius tentang tingkah laku guru kerana sedikit sebanyak ia menjejaskan profesion perguruan. Perlu ditegaskan bahawa isu salah laku guru hanya melibatkan segelintir daripada hampir 500,000 guru di Malaysia, sebab nila setitik rosak susu sebelanga. Walaupun seorang guru terikat dengan undang-undang dan kod etika profesional, masih ramai antara mereka melakukan amalan yang tidak sihat. Perbuatan-perbuatan yang tidak beretika jika tidak dibendung akan berleluasa hingga menjejaskan profesion perguruan dan persepsi masyarakat. Selain pelaksanaan undang-undang, amalan kepercayaan agamanya adalah sangat penting kerana ianya dianggap sebagai benteng utama dari melakukan perkara yang tidak beretika. Melalui kuliah ini, saya berharap para pelajar menyedari bahawa guru pendidikan awal kanak-kanak juga terikat pada etika kerja. Ingatlah, nilai-nilai yang dipaparkan oleh saudara-saudari melalui tingkah laku, pertuturan, budi bahasa dan segala gerak-geri kepada kanak-kanak, ibu bapa, ahli masyarakat dan rakan sekerja adalah sebenarnya paparan nilai profesionalisme saudara-saudari. Peribahasa Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya, sekadar mengingatkan betapa berat tanggungjawab guru pendidikan awal kanak-kanak. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Gajah mati meninggalkan tulang, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Sekian untuk kuliah kali ini. Terus kekal fokus untuk cemerlang. Selamat maju jaya. Kita jumpa lagi di kuliah akan datang. Terima kasih.